Cukuplah saudara. Sampai bila ni nak kena tipu ni? Memanglah bodoh itu free. Memanglah bodoh itu tidak berdosa. Tetapi kalau sengaja memperbodohkan diri, berdosa. Kita bodoh tak berdosa. Tapi kalau sengaja memperbodohkan diri, tak nak dapat maklumat, mudah percaya dengan orang, berdosa saudara. Sebab kita menzalimi diri kita sendiri. Bila orang bagi fakta tak mau dengar. Bila orang bagi satu-satu kita bagi fakta. Betapa pembohongnya lebih hadi ni. Korang tak mau dengar. Oh tak boleh, hina ulama. Takkan hadi nak menipu. Dia mimpi jumpa Nabi beberapa kali. Kalau macam tu kau percaya cakap bala tu. Bala lagi banyak. Lagi kerap dia jumpa Nabi daripada hadi. Hadi mungkin 1 kali 2 kali kot. Kalau betul lah dia mimpi jumpa Nabi, bala berkali-kali. Pergi dah sembah bala tu. Hindu tu, pergi sembah dia. Lagi banyak dia jumpa Nabi. Bukan saya cakap, dia bercakap. Dan dia dapat penghasilan daripada Tuan dan Tuan Man. Dia kata, saya sudah tanya Tuan Ibrahim, Ustaz Tuan Ibrahim. Dia kata, betul, saya mimpi jumpa Nabi. Nak ada apa? Timbalan persempas membenarkan, mensahihkan mimpi bala jumpa dengan Nabi. Sebab sekarang bala tak potong lagi. Walaupun pun bertakbir. Oh, dengar bala jumpa Nabi, takbir, takbir, kata walaupun. Yang takbir tu mimpi. Mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa mata senik pun tak benar. Okey, apa lagi kata Agong? Dia kata apa? Nak bermain politik, dia dah tunggu pilihan raya. Tak ada dah. Tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk apa. Satu lagi dia sebut, jaga tata tertib dalam Dewan. Sebelum ini dia kata better rasa malu. Kalau tengok sebelum ini, kalau better pun rasa malu nak datang parlimen, dia kata. Dia tengok macam ayam, macam ayam pula. Macam kera. Macam monyet dalam parlimen. Kan? Oh, DP kapir, liwat, DP kapir, liwat. Itulah kerja dia. Oh, pakaian jururawat ketat. Oh, datang Langkawi, Pak telanjang pun tak apa. Ini perangai dalam parlimen. Itu yang Agong kata tadi. Kalau tengok sebelum ini, dia datang parlimen pun dia kata dia masa malu. Dan dia bagi amaran. Dia akan tengok, dia akan pantau parlimen kali ini. Dan dia bagi lampu hijau, green light dia sebut, kepada speaker. Kalau siapa yang langgar peraturan, tidak ada disiplin dalam parlimen, saya bagi green light 14 hari. Mereka dikeluarkan daripada Dewan. 14 hari seluruh. Sebelum ni 1 hari. Kadang tu separuh hari je speaker bagi. Berehat keluar dulu. Yang berhormat, keluar dulu, petang kan masuk. Yang berhormat, 1 hari saya gantung. Kan? Kita selalu mendengar kan? Kali ni Agong kata, saya bagi green light kepada speaker 14 hari. Try lah. Cuba, try test. Kan? Siapa yang langgar peraturan? Apa lagi Agong kata? Saya berpuas hati dengan langkah kerajaan menyelesaikan banyak perkara, terutamanya berkaitan MA63. Maknanya apa yang Anwar buat, menunaikan janji yang telah dimeteri pada tahun 1963, melibatkan Sabah dan Sarawak. MA63, tidak ada satu Perdana Menteri pun yang ada keberanian dan kekuatan untuk menunaikan janji. Tapi bila sampai ke Anwar Ibrahim Perdana Menteri, orang yang punya roh Islam, dia tahu bahawa dalam Islam ini, bila kita berjanji, walaupun dengan sesiapa sekalipun, walaupun dengan orang bukan Islam, wajib kita tunaikan. Kalau tak dapat tunaikan, usaha untuk tunaikan. Maka Anwar telah menunaikan janji di dalam perjanjian MA63. Sebelum ini tidak ada Perdana Menteri yang nak buat, yang berani buat. Sebab apa? Sebab mereka rasa merugikan kalau tunaikan janji ini. Kalau diserahkan semuanya kepada Sabah dan Sarawak, macam mana kami nak menyakau? Sebab itu Perdana Menteri sebelum ini tak nak buat. Sebab apa pun projek-projek di Sabah dan Sarawak, lalu pusat dulu. Sampai kat pusat, ada banyak tol. Nak sampai ke Sabah Sarawak itu, lalu tol ni, semua sakau, balance tu dapat ke Sabah dan Sarawak. Sebab itu Sabah dan Sarawak payah nak bangun sebelum ini, saudara. Sebab banyak yang disakau di Kuala Lumpur. Sebab itu mereka tak nak buat MA63.
Sebab itu, bila Anwar Ibrahim buat, dia dah pulang ke balik hak Sarawak. Projek-projek yang puluh-puluh juta yang dihadkan untuk berapa juta itu serah Sarawak. Uruskan sendiri. Hak Sarawak kamu buat. Tambah lagi. Macam repair tandas sekolah-sekolah sampai Sabah Sarawak. Ini yang Anwar buat. Ini jangan cerita airport nak buat apa ni? Kapal terbang Sarawak nak buat kan? Penerbangan diserah ke Sarawak. Sebab itu Premier Sarawak Abang Jo kata, kali ini Sarawak mencatat rekod perkembangan ekonomi terbaik di Sarawak. Pecah rekod di Sarawak. Kalau dulu bawa Allahyarham Taib Mahmud kata yang orang lama memerintah Sarawak, tak sampai lagi tahap itu dia Sarawak. Bawah Abang Jo baru-baru ini di bawah kepimpinan Kerajaan Persekutuan di bawah PMX, barulah Sarawak dapat meningkat ekonomi, memecahkan rekod. Ini kebanggaan Abang Jo. Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia ada seorang Perdana Menteri yang ikhlas dan jujur nak bantu Sarawak. Dia ada seorang Perdana Menteri yang memberikan kebebasan kepada Sarawak untuk melaksanakan pembangunan tanpa ada komisen yang disakau di Kuala Lumpur. Sebab itu Abang Jo boleh buat, saudara. Itu saja sebabnya. Sebab itu saya katakan Sarawak ni bukannya negeri miskin. Sarawak ni apa sumber yang tak ada. Tapi kenapa selama ini miskin? Sebab dapat kepada puak-puak politik penyakau ini. Kalau dah buang benda ini saudara, barulah kita dapat tengok Sarawak ni rupanya boleh kaya. Sarawak sebenarnya boleh maju. Dan hari ini, baru setahun lebih, Anwar jadi Perdana Menteri. Sarawak dah dapat nikmati kemajuan yang tak pernah, perkembangan ekonomi mereka yang tak pernah mereka impikan. Itu untungnya bila kita angkat pemimpin yang jujur dan ikhlas. Bila ada pemimpin jujur dan ikhlas, Tuhan bantu, Tuhan beri rahmat, Tuhan pemudahkan urusan. Sebab itu nilai ringgit jatuh macam mana pun, rakyat sikit pun dia tidak akan abaikan. Jatuh ringgit, kau dapat juga bonus 2,000. Jatuhnya ringgit, pesara, veteran dapat juga 1,000. Jatuh je ringgit, kau tak ada kena naik elektrik pun. Jatuhnya ringgit, hari ini harga getah RM3 lebih. Zaman PN berapa ringgit? Bagi Anwar ringgit jatuh, bagi kami sebagai kerajaan menteri-menteri yang akan menentukan nak berusaha dengan ringgit ini. Kamu rakyat, kamu jangan fikir hak kamu tetap kami bagi. Kamu jangan risau, itu kerja kami tentang ringgit. Itu kerja bank negara tentang ringgit. Itu kerja Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dan Kabinet. Kamu buat kerja kamu macam biasa. Apa susah bagi tahu kami, apa perlu dibantu bagi tahu kami. Barang-barang keperluan asas yang diberi subsidi tak ditarik walaupun ringgit jatuh. Bonus bayar dah habis pun saya rasa. Kita orang kita ni pantang dapat bonus. Kerajaan bagi bulan 2 untuk menghadapi buka sekolah dan juga puasa nak raya. Tapi habis dah saya rasa. Saya pun habis dah ni. Saya dapat 1,000 je. Kan, pesara tentera. Dulu saya dapat bekerja-kerjaan dulu. Pesara tentera yang saya ni dapat 200.5. Yang tidak berpencen. Yang kawan-kawan saya bekas yang tidak berpencen 1 sen pun tak dapat. Berapa tahun dah yang tak berpencen 1 sen pun tak dapat, saudara. Saya yang berpencen dapat 200.5. Berapa tahun dah dulu. Yang kaki tengah awam pula dapat 700 lebih, betul tak? Nak dapat sebulan gaji pun tak boleh. 700 lebih. Berapa tahun? Ini 2,000 kaki tengah awam dapat. Termasuk kontrak 1,000 pesara tentera, veteran tentera dan pesara awam dapat 1,000. Berpuluh tahun dah kita tak dapat. Itu Perdana Menteri kena maki siang malam. Dia tak bergaji. Berbaloikah seorang pemimpin yang tidak ada gaji, kita maki dia siang malam, tapi kita makan hasil daripada kerja dia. Kita perah tenaga dia. Kita hisap darah Anwar Ibrahim, perah tenaga dia. Semalam dia demam pun dia boleh pergi 2 program, saudara. Sampai dia lupa kesihatan dia. Kerana ingat kepada rakyat. Rakyat pula sihat, ambil duit, Saka ambil semua duit yang dia bagi, maki dia siang malam. Panggil dia dajal, pelantar, macam-macam keluar dari mulut kita. Sebab itu hidup kita tak pernah senang, saudara.
Bagilah macam mana duit pun, kita sentiasa susah sebab hati kita busuk. Betul? Sebab tu walaupun banyak susah, buat live, oh rakyat lapar, rakyat lapar, rakyat lapar. Bagilah berapa puluh ribu duit NGO pun, kamu berebut sesama kamu, kamu tetap lapar, saya nak beritahu. Sebab duit kamu dapat duit yang tidak pernah berkat. Sebab kamu mendapat duit dengan cara khianat dan kamu mengkhianati orang lain. Orang yang siang malam bekerja, tak menerima upah, lupa kepada kesihatan diri dia, kamu keji dia, hina dia, aib dia. Tapi usaha dia kamu makan satu family kamu. Bayangkan, kalau tandas anak kita pun Perdana Menteri boleh tengok. Dia boleh tinjau tandas anak kita buang air, saudara. Sedangkan guru besar pun belum tentu nak tengok tandas anak kita. Guru besar sekolah pun belum tentu nak tengok pesta tandas anak kita. Perdana Menteri boleh tinjau. Repair. Bagi projek. Majoriti yang dapat projek adalah Bumi Putera Melayu. Perdana Menteri bukan anak Felda, tapi dia bayar hutang Felda. Bukan setakat bayar hutang Felda, masukkan kemudahan lampu, rawatan, hidrolisis, apa nama tu, rawatan buah pinggang tu. Dia hutang Felda. Walaupun dia tahu banyak kawasan Felda tak sokong dia PRU15. Walaupun dia tahu ramai kita awam tak sokong dia PRU15. Dia tahu. Dia Perdana Menteri, dia tahu. Anak dia kalah di Pertama Pauh pun, Nuriza kalah, kaki tangan awam tak sokong anak dia. Dia tahu. Ramai kawan-kawan dalam parti yang kalah kerana kaki tangan awam tak sokong. Anak muda tak sokong. Dia tahu. Tapi dia tidak pernah berdendam. Bagi dia, kau tak sokong aku tak apa. Tapi engkau rakyat, engkau bayar cukai kepada kerajaan ini, maka kami bertanggungjawab berikan balik kepada kamu. Sebab tu dia selalu ulang, tak berterima kasih tak apa. Tak terima kasih tak apa, sebab itu hak kamu. Bukan duit poket Anwar Ibrahim. Itu hak kamu. Anwar cuma menyampaikan amanah sebagai pemimpin. Tak terima kasih tak apa, tapi jangan fitnah. Jangan cakap benda yang tak pernah dia buat. Memburuk-burukkan dia. Sampai ke tahap yang saya rasa, Yahudi pun tak buat lah. Saya nak bagi tahu kamu, pemimpin Yahudi, Israel, Laknatullah ni, dia tak pernah anaya bangsa dia sendiri, tahu tak? Jahat-jahat Yahudi pun dia tak buat ke bangsa dia. Dia buat pada bangsa Palestin, umat Islam je. Dia buat zalim, dia tekan umat Islam di Palestin. Dia tak buat pada bangsa dia sendiri. Tapi kita orang Melayu ni, kadang-kadang, dalam politik ni, bangsa kita sendiri pun kita bijak. Bangsa kita sendiri pun kita berperang kerana politik. Membunuh di Memali bukan Cina, India. Melayu sama Melayu, Islam sama Islam. Kenapa? Kerana politik. Ni saya nak beritahu. Yang duk menghina Perdana Menteri itu Melayu. Perdana Menteri itu Islam. Yang duk fitnah dia, yang duk hina dia, bukan pimpin gerakan. Sudah pernah dengar tak pimpin gerakan cakap Anwar bukan? Tak ada. Pimpin gerakan tak buat, walaupun dia bukan bersama Kerajaan Persekutuan. Tapi mereka orang Cina, bukan Islam. Dia tahu tahap politik dia. Dia tahu batas politik dia. Sebab tu tak dengar pimpin gerakan mengatakan Anwar bukan. Mengaibkan dia benda-benda yang dalam kain, dia tak cerita. Pimpin gerakan tak buat. MCA pun tak buat. Yang cakap hari-hari tentang benda yang macam ini, pimpin Melayu, pimpin Islam saudara. Kamu Melayu, Anwar Melayu, kamu Islam, Anwar Islam, kamu hentam dia, kamu fitnah dia. Oh, Yahudi pun tak buat lah, saya nak beritahu. Sebab itu kita selalu susah. Kita dengki bangsa lain maju pada kita. Silapnya kita tak pegang pada agama. Kita lupa pada agama, maka kita susah. Allah bagi rezeki, turunkan rezeki kepada kita sekarang ini. Patutnya kita bersyukur. Bukan Anwar yang bagi. Anwar hanya hamba Allah. Ya Allah jadikan dia sebagai pemimpin. Dapat antara. Ya Allah lantik dia sebagai pemimpin untuk berikan kepada kamu nikmat yang Allah berikan. Dia cuma pakai wakil.
daripada hamba Allah untuk sampaikan. Tapi kamu hina dia macam-macam. Pro Israel. Termasuklah Haji Hadi. Ini bila kita umumkan nak bentak RU 355 tahun ni. Pernah dengar Haji Hadi ucap tahniah? Terima kasih. Pernah? Tak ada, saudara. Walhal sepatutnya dia orang pertama ucap tahniah. Dia lah orang pertama sepatutnya sujud syukur. Sepatutnya Haji Hadi ni sujud syukur. Sebab RU 355 tu dia mula-mula yang bawa. Dia yang usulkan dulu. Tapi dia tak mampu nak buat. Tangguh. Dia pemangkang tangguh. Jadi kerajaan tak buat. Jadi pemangkang baik tak buat. Dia yang bawa dulu ke parlimen. Sepatutnya bila dia bawa ke parlimen, dia tak mampu nak buat. Bila orang lain buat apa yang dia nak, sepatutnya dia ucap terima kasih. Sepatutnya dia bersyukur dan sujud syukur. Tapi apa dia buat? Apa dia buat, saudara? Dia tulis. Dia tulis kerajaan ini melawan syariat Islam. Sebab apa? Kes Nailin. Kerajaan ini melawan Islam. Hakim pun, walaupun hakim itu Islam, telah mencemarkan iman Islam. Melawan hukum Allah. Kenapa? Hakim membaca tulisan perlembagaan dari penjajah. Inilah bangsatnya lebih hadi, saudara. Sebab dia nak kelirukan penyokong dia, supaya penyokong dia tidak bercakap tentang kejayaan kerajaan Madani membawa RU 355. Dia nak lupakan penyokong dia bahawa kerajaan telah berjaya bawa RU 355. Dia bawa cerita karut tentang perlembagaan penjajah, supaya penyokong dia akan berbicara tentang perlembagaan penjajah ini. Ini yang Haji Hadi nak. Dia tak nak penyokong PAS tahu bahawa RU 355 yang Haji Hadi bawa itu telah pun dilaksanakan oleh kerajaan Madani bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Dia tak nak penyokong dia tahu. Dia nak penyokong dia terpedaya dengan cerita karut dia bahawa perlembagaan ini adalah pegang penjajah. Dia nak jadikan balik zaman 40-an dulu tentang amanat Haji Hadi itu. Dia nak main semula. Apakah kita nak peristiwa Madi berlaku sekarang? Berlaku sekali lagi? Kerana kita tak percaya jangan Lebah Hadi ni. Saudara, dia dah tua, saudara. Kita ni, insya-Allah kita ada masa depan. Saya pun dah tua. Saudara-saudara ni, pengundi-pengundi baru masih muda, masa depan panjang. Dia dah tua lantak dia lah dengan Mahathir tu. Berjalan pun berseret, bertongkat, masih lagi niat jahat. Perangai tak berubah, sama dengan Mahathir. Sesuai lah ambil Mahathir tu je penasihat. 2 kali 5, 5 kali 2. Seorang tonggang agama, seorang tonggang kaum. Ni elok lah ni. Dua-dua dia berganding bahu nak lawan Anwar Ibrahim. Kerana mereka punya musuh yang sama. Tapi kita, kenapa kita jadi bodoh? Kenapa kita jadi bodoh? Bila cakap sikit je, oh dia ni ulama. Kamu ni baca Fatihah pun tak betul. Nak pertikaikan Haji Hadi. Berapa kitab kamu buat nak pertikaikan Haji Hadi? Saudara, ilmu agama bukan menandakan seorang itu benar. Banyaknya ilmu bukan menandakan seorang itu benar, saudara. Ini kerap saya ulang. Kalau nak kaji ilmu agama banyak, pengetahuan agama banyak, iblis lagi banyak daripada Haji Hadi ilmu dia. Kalau nak kaji ilmu banyak, iblis lebih banyak. Selalu saya ulang ni supaya nak bagi gambaran dengan saudara. Haji Hadi tahu bercakap dalam surga dan neraka saja. Tapi iblis dah merasa duduk dalam surga lah. Iblis lagi awal duduk dalam surga. Haji Hadi tahu sebut je surga neraka, dia tak pernah duduk pun. Dia tak pernah tengok pun. Sebelum Haji Hadi kenal Tuhan, iblis dah kenal dah Tuhan. Dia tahu Tuhan itu satu. Dia tahu Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iblis tahu. Iblis tahu bahawa kewujudan Nabi Adam itu yang diciptakan daripada tanah. Iblis tahu. Sebelum Haji Hadi tahu, Iblis tahu dah kewujudan Nabi Adam. Iblis tahu dah akan lahirnya Muhammad SAW sebagai Nabi akhirul zaman. Sebelum Haji Hadi tahu, Iblis tahu dah. Tapi kenapa Iblis masuk neraka? Sebab apa? Ilmu banyak. Dia tahu. Dia lebih tahu daripada Haji Hadi. Tapi kenapa dia masuk neraka? Sebab dia takbur.